Geng, Najib terkejut dan kecewa. Najib terkejut dan kecewa setelah mahkamah tak membenarkan. Mahkamah bagi sehari je untuk menangguhkan kes dia. Najib bagi sehari apa? Kira macam apa ketua hakim negara Tengku Maimun bagi sehari je untuk dia menangguhkan. Tak payah sedih lah Najib, anda berak tepi jalan. Tak perlu dia nak bagi alasan apa. Tak perlu dia nak terkejut. Pasal dulu hang tak ingat ke hang pernah buat dekat orang. Allah Maha Adil lah. Apa nak takut Najib, Allah Maha Adil kan. Hari ni kita pijak orang, esok Allah hantar orang pijak kita. Hari ni hang kencing orang, esok Allah hantar orang kencing hang. Jadi adil lah, sebab benda ada bukti, benda duit masuk dalam akaun personal. Lainlah kalau masuk akaun syarikat ke, masuk akaun mak hang ke, siapa-siapa ke kan, adik-beradik hang ke kan. Adik-beradik hang pun apa dia tak setuju dengan hang kan. Jadi kita boleh fikir, kita boleh nampak sendiri. Duit 42 juta masuk dalam akaun personal, bukan masuk akaun-akaun lain kan. Dan juga perbelanjaan duit ringgit tu semua ada detail di dalam statement bank, di dalam penyata bank. Ada bukti hang bayar kad kredit, hang bayar tu, hang bayar macam-macam kan. Sehingga kan kata beli jam dekat Rosmah, bayar kredit lagi, itu lagi, ini lagi, macam-macam. Jadi benda dah buat, benda dah berlaku. Dan kalau hang tak tahu duit tu masuk dalam akaun, duit tu tak akan kurang di dalam akaun personal tu, tak akan kurang di dalam akaun M-Bank tu. Kalau betul-betul hang tak tahu 42 juta tu maintain dia ada. Faham tak? Kalau ikutkan bermulanya duit masuk dalam akaun Najib daripada 2011 di dalam lampiran, di dalam macam laporan mahkamah, duit bermula masuk dalam akaun bank Najib daripada 2011 sampai 2017. Duit keluar masuk sehingga last 2.6 bilion masuk dalam akaun. Jadi kita ni hak yang mana pencacai kan, hak yang mana walaun uno ni apa semua, buka mata lah, ambil tahu lah. Aku tahu lah dulu hang pernah dapat duit daripada Najib 10,000, 20,000. Habis dah duit tu. Kalau Najib boleh jadi Perdana Menteri balik, aku dapat lagi 10,000. Jadi kita boleh fikir sendiri. Ambil tahu pasal politik, ambil tahu, baca laporan-laporan mahkamah. Kalau hang malas membaca pun, kalau hang jenis bangsa Melayu yang malas membaca, pergi buka video-video orang yang menjelaskan ni Najib ni kes apa sebenarnya, apa masalah Najib ni, sebab apa Najib dijatuhi hukuman ni, sebab apa. Ambil tahu, baru hang akan faham. Dulu aku tak faham lagi sebab aku tak ambil tahu, dan setelah aku ambil tahu, aku faham. Sebab tu aku tak jadi walaun UMNO, sebab tu aku tak jadi macai UMNO. Kita ada otak, kita boleh berfikir dan kita boleh memilih. Hang nak parti apa? Hang boleh tengok kalau macam hang tahu dekat Indonesia 50 lebih menteri, mantan menteri, bekas menteri di penjara. Di zaman Joko Widodo ni kena penjara. 50 lebih bekas menteri di penjara. Ni Malaysia 60 tahun punya pemerintahan Barisan Nasional ni kan. Okey, yang apa duk kata Tun Mahathir ada ni, okey, dipersilakan hampa bawa bukti dan pergi ke mahkamah, balai polis pilih, kita pergi buat laporan ramai-ramai. Disebabkan aku tak ada bukti, sebab tu tak pergi buat laporan. Kalau ada bukti, jom kita ramai-ramai pergi buat laporan dekat Tun Mahathir punya ni. Kekayaan, hebat sangat kekayaan kerja. Tak tahulah.
Macam Marina Mahathir tu, Allah, satu Malaysia sampai Singapura ada resort dia, ada hotel dia. Wow. Jadi hampa boleh fikir aneh lah. Pandai-pandailah memilih. Janganlah disebabkan silap undi kita, anak cucu hang duk kena tanggung. Sekarang ni pun kerajaan Ismail Sabri tak dapat bantu rakyat terlalu banyak disebabkan kerajaan sekarang kena bayar hutang terlalu banyak. Sehari tu hampir 10 juta lebih kerajaan kena spend untuk bayar hutang. Ada tahu ke? Untuk bayar hutang bunga 1MDB saja 2.9 bilion setahun, sehari bersamaan 7 juta. Itu baru hutang untuk bayar bunga hutang 1MDB. Bunga saja. Belum hutang-hutang lain lagi. Hutang dengan KWSP lah, KWAP lah, itu ini macam-macam hutang dengan negara lain lagi. Boleh fikir lah, ambil tahu lah pasal politik. Kalau nak sembang pasal politik, jangan duk berat sebelah. Jangan hanya duk dengar UMNO je. Jangan dengar parti perbankan yang lain. Dengar ni hujah-hujah parti-parti lain, baru hang boleh menilai. Ini ada dengar Lokman Adam punya ni kan, mampu ya hang duk kena piau kau nya, hang duk kena jilat. Hang kena tahu Lokman Adam dulu dia presiden jasa di zaman Najib untuk menjilat kerajaan. Nah, aku pam kat hang 50 juta dekat ni, hang jadi pengerusi, hang handle budak-budak hang. Lepas tu hang kena bayar gaji dekat budak-budak hang supaya buat video, buat live, buat kerja pergi rumah orang, pam gaji sebulan 10,000. Itulah Lokman Adam. Dia terlalu taksub dengan Najib. Bukan sebab apa? Sebab kan Najib pernah bayar dia. Hang kena faham itu. Sekarang ni Jcom ni pula kerja dia menjilat kerajaan sekarang. Kan, tambah-tambah sekarang ni Jcom di bawah Muhyiddin Yassin. Kan, pakat-pakat tu, oh Muhyiddin bagus. Nah, 16,000 sebulan. Cuba bayangkan 80 juta peruntukan di dalam belanjawan tahun lepas untuk Jcom tau. Zaman Muhyiddin untuk Jcom 80 juta, hangpa boleh fikir lah. Hangpa tak payah jadi macai walaun lah. Fikir lah demi masa depan anak-anak cucu hang. Jasa ke Jcom tak perlu ada, membazir lah duit itu. And hang berjuang sendiri, hang ahli-ahli parti hang buat kerja sendiri, tak perlu pakai duit kerajaan. Fikirlah. Kan kita boleh tengok dengan apa yang jadi dengan agama dan juga bangsa kita. Bangsa kita nak rosak senang lah. Boleh pergi minimarket KK beli arak ancong. Mudah sangat untuk membeli arak. Dan judi pun application tu apa semua. Bilakah menteri yang handle bahagian media apa ni, dia nak hapuskan judi tu. Tahulah syarikat tu bayar cukai berjuta-juta setahun. Tapi kalau hang fikir bangsa dan juga agama hang akan hapuskan aplikasi tu. Nombor ekor apa semua, Pakatan Harapan turunkan ke kira macam 8 kali. Lepas tu ni Perikatan Nasional ada dapat naikkan balik 21 kali. Gila tak gila? Mana agama, mana bangsa? Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.